Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua pengacara majlis yang amat setia, Datuk Ketua Pesuruhjaya Kehormat Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, yang berusaha Cik Amir bin Maktamin, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Lembaga Pertubuhan Peladang, yang amat setia Timbalan Pesuruhjaya Kehormat Pertahanan Awam Datuk Ismail bin Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, yang berusaha Puan Hajah Nur Faizah binti Umar, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan Lembaga Pertubuhan Peladang, pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah negeri, pegawai kanan Lembaga Pertubuhan Peladang dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, penerima-penerima watikah pelantikan pada hari ini, seterusnya div-div jemputan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Yang berhormat para hadirin yang dihormati sekalian, pertama sekali izinkan saya untuk mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita pada pagi ini hadir sama-sama dalam majlis yang serba indah ini. Pada mulanya bila saya dimaklumkan akan dilaksanakan pada 4 hari bulan hari ini, hari Isnin ya. Memang satu permulaan yang sangat hebat, yang sangat baru, terutamalah kita dalam menyambut dalam bulan Syakban, bulan yang mulia. Jadi pada hari ini memanglah bertepatan untuk kita mengadakan majlis yang serba membanggakan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, LPP sebagai badan berkanun Kerajaan Persekutuan adalah sebuah badan ataupun sebuah agensi pelaksana dalam melaksanakan program-program bagi memastikan security makanan negara terjamin. Atas dasar itu adalah menjadi hasrat LPP untuk menubuhkan pasukan sukarelawan sebagai satu langkah proaktif dalam memberi bantuan kepada golongan sasar dan masyarakat luar bandar untuk sama-sama merasa keperitan atas apa saja bencana yang berlaku. Atas komitmen ini adalah menjadi satu bentuk sumbangan yang berterusan dari LPP kepada masyarakat. Kemana hendak tumpahnya kuah kalau tidak ke atas nasi juga. Begitulah juga rasmi LPP dalam mengorak langkah ke hadapan, hendaklah bersama-sama menyumbang amal bakti kepada semua masyarakat dengan penubuhan Civil Defence Auxiliary Emergency Response Team CDA ERT ini. LPP dapat menzahirkan komitmen LPP dalam memperkukuhkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kalangan pekerjanya. Sejak awal lagi, LPP telah menitik beratkan aspek ini sebagai satu agenda utama bagi memastikan kebajikan dan keselamatan semua dapat kita pelihara. Jika ada gula, tentu rasa manisnya. Sepintas lalu, pelbagai pencapaian LPP sehingga kini telah dirasai ataupun telah dicapai, dan semua ini adalah satu kebanggaan apabila kita dapat melaksana dan berkongsi program pasca banjir ketika Ulu Langat ya, kawasan Ulu Langat telah dilanda banjir di mana LPP telah menjadi atau mempunyai pasukan sukarelawan LPP pada ketika itu. Program pasca banjir Ulu Langat 22 hingga ke 30 Disember 2021 bukan saja sekadar memberi bantuan dan sokongan kepada komuniti yang terjejas, tetapi telah mencerminkan semangat kebersamaan dan kesetiaan terhadap tanggungjawab sosial kita. Dengan kekuatan sukarelawan banjir pada seramai 22 orang yang bergerak ke lokasi-lokasi bencana pada ketika itu, kami telah juga melaksanakan kerja-kerja pembersihan aset usahawan PPK Hulu Langat,
membantu pembersihan rumah dan menyampaikan sumbangan kepada anggota keselamatan dan anggota LPP di Dengkel. Kita membantu dan membersihkan rumah mantan Ketua Pengarah Lembaga Pertuan Peladang pada ketika itu, Datuk Haji Muhammad Salim bin Taha. Kita juga telah bersama-sama turun ke rumah Encik Khairul Fahmi dan menyerahkan sumbangan kepada Puan Sabariah yang terjejas teruk akibat banjir. Dan saya sendiri juga telah turun ke beberapa tempat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana pasukan yang kami ada pada ketika itu turut pergi ke rumah kakak saya sendiri untuk membersihkan rumahnya di Taman Sri Nanding di Ulu Langat pada ketika bencana di Batu 18 Sungai Lui. Dan Taman Sri Nanding adalah menjadi kawasan yang sangat terjejas dengan teruknya akibat banjir di negeri Selangor. Tahun lepas flag off program pasca banjir di negeri Johor bertarikh 19 Mac sehingga ke 21 Mac telah juga kita lalui. Program pasca banjir di negeri Johor pada bulan Mac lalu adalah sebagai satu contoh kejayaan kerjasama yang erat antara LPP dan juga komuniti. Kehadiran anggota CDA, ERT, LPP dalam program ini juga telah memberi impak yang sangat positif kepada mangsa banjir. Seramai 36 orang anggota LPP telah menyertai program pasca banjir negeri Johor yang dianjurkan oleh LPP Ibu Pejabat, Nafas dan juga LPP Negeri Sembilan serta LPP Melaka, yang membantu mangsa yang terkesan yang mana ia bertujuan untuk meringankan beban mangsa banjir yang kehilangan dan kerosakan harta benda, sama ada kepada anggota LPP sendiri maupun kepada orang awam yang ditimpa bencana. Kekuatan aset kenderaan yang digerakkan adalah sebanyak 11 buah kenderaan 4x4 dan 1 van untuk membantu pasca banjir negeri Johor. Program ini akan melibatkan juga kerja-kerja pembersihan ataupun telah melibatkan juga kerja-kerja pembersihan kawasan awam, perumahan, pembaikan pendawaian elektrik, pembersihan tangki, pembaikan pam bekalan air, penyelenggaraan sistem pemparitan dan juga pemberian sumbangan makanan dan juga barangan yang diperlukan. Air yang dicincang tak akan putus. Tidak dilupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama erat antara LPP dan APM dalam menubuhkan pasukan SIDAT LPP, perbincangan demi perbincangan, kunjungan hormat bagi penubuhan pasukan Civil Defence Emergency antara kedua-duanya telah pun kita laksanakan. Kejayaan ini merupakan bukti kesungguhan kedua-dua pihak dalam memperkukuhkan keupayaan dan kerjasama SIDAT LPP telah ditubuhkan pada 26 Julai tahun 2022 dengan matlamat yang jelas memberi bantuan dalam situasi darurat, bencana dan memperkukuhkan keupayaan bertindak secara bersepadu. Seperti mana yang tuan-tuan, Datuk, tuan-tuan dan sedia maklum, LPP memang mempunyai pejabat di negeri. Namun golongan sasar kita juga mempunyai pejabat di kawasan-kawasan dan juga di negeri. Dan inilah sebenarnya yang menjadi salah satu daripada sebab utama mengapa kita merasakan keperluan untuk kita menubuhkan SIDAT LPP agar dapat kita turun ke kawasan membantu golongan sasar yang terkesan akibat bencana. Di dalam pelancaran Majlis Madani Siaga, Sigap Pertahanan Awam Siaga Monsun Timur Laut MLT, lalu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih terutama kepada yang amat setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Kehormat Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad yang telah dan juga pasukan yang lain yang telah membantu ataupun bersetuju untuk melantik saya sebagai penolong Pesuruhjaya Kehormat APM serta beritizam untuk melibatkan sepenuhnya SIDAT LPP ataupun CDA ERT LPP dalam membantu gerakan pasca bencana dalam majlis dan kepada majlis ataupun kepada masyarakat.
Majlis ini adalah sebagai satu pengiktirafan terhadap usaha bersungguh-sungguh LPP dalam menyokong inisiatif keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta tindak balas dalam keadaan kecemasan. Saya tidak mahu lupa dan saya amat berterima kasih kepada APM kerana telah pun membantu LPP dalam kerjasama untuk menubuhkan CDA ERT LPP, dan insya-Allah dalam masa yang terdekat ini, insya-Allah dalam tahun ini kita akan panjangkan pasukan ini dengan persetujuan dalam perbincangan di dalam holding room tadi bersama persetujuan dengan Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Kehormat APM, telah pun bersetuju insya-Allah kita akan panjangkan ke negeri-negeri, iaitu 14 negeri juga di kawasan, terutama di dalam pasukan yang lebih terancang, kemas dan terurus melalui penyertaan CDA ERT LPP yang akan kita laksanakan ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Pertahanan Awam Sedunia, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sambutan Hari Pertahanan Awam Sedunia yang disambut pada 1 Mac 2024 setiap tahun. Mari kita teruskan semangat sukarelawan dan meningkatkan ilmu pertahanan awam di kalangan warga kerja Lembaga Pertubuhan Peladang maupun di kalangan masyarakat. Perkara yang baik perlu kita teruskan. InsyaAllah ia akan mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagai berpisah tiada akhir, berjauh tiada bertemu. Akhir kata saya ingin sekali lagi mengucapkan berbanyak terima kasih dan sekalung penghargaan kepada Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Kehormat Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad, kepada Datuk Amat Setia Timbalan Pesuruhjaya Kehormat Pertahanan Awam Datuk Ismail bin Muhammad Zawawi, keseluruhan dev-dev kehormat yang hadir pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, adalah menjadi harapan saya agar kita dapat meneruskan usaha baik ini, walaupun saya tidak lama lagi berkhidmat bersama dengan Lembaga Pertubuhan Peladang. Namun saya harap keseluruhan daripada anggota Lembaga Pertubuhan Peladang bersedia untuk meneruskan usaha baik ini bagi memastikan golongan sasar masyarakat awam dapat menerima manfaatnya. Jadi saya ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pertahanan awam, ya, dan juga kepada semua pengarah-pengarah negeri dan pengarah bahagian yang hadir pada hari ini. Dan harapnya istiqamah kita ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya alhamdulillah kita ucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi ini di dewan yang serba indah ini. Dan seterusnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Azudita kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam majlis pada pagi ini. Nampak meriah, ya, terutamanya bila nampak ada baju biru banyak ni. Saya terkejut jugalah tadi bila ada barisan tadi tu nampak segak, ya. Mudah-mudahan seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Azudita tadi akan menjadi kenyataan. InsyaAllah bukan sahaja LPP di Ibu Pejabat ini, tetapi LPP di seluruh Malaysia akan ada barisan yang sedemikian, InsyaAllah. Terlebih dahulu ingin juga saya mungkin belum terlewat untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada LPP pada 14 Februari yang ke-51. Kalaulah 50 tahun tu kita panggil Jubli Intan, ya.
Jadi daripada tempoh 50 tahun itu telah pun sebenarnya bersama-sama dengan APM, yang saya dipahamkan pada Julai 2022 lagi. Jadi dalam 10 tahun mencapai kepada Jubli Diamond apa? Jubli Intan, mungkin perkembangan bersama-sama dengan APM itu mudah-mudahan menjadi sesuatu yang lebih memberangsangkan. Seperti mana kita sedia maklum bahawa LPP ini merupakan, saya nak kata apa, penaung, pengawal, penyelia, dan dia mendaftarkan pertubuhan-pertubuhan peladang. Dan pertubuhan-pertubuhan peladang ini juga dia ada beberapa peringkat. Dan saya melihat di sini sangat besar ruang untuk kerjasama itu diberikan. Kalau pertubuhan peladang di bawah Akta 109, LPP di bawah 110. Dan saya bertanya tadi dengan Datuk Azu, pandai-pandai pula saya panggil nama manja. Datuk Azulita lebih 4,000 dan pengisian 3,000 lebih. Itu belum cerita dengan keahlian pertubuhan peladang lagi. Hampir 1 juta saya dipahamkan, dengan lebih daripada 279, 274 pertubuhan peladang. Ada PPN, ada PPK. Jadi saya memikirkan malam tadi duduk termenung tengok data-data tu, ini merupakan satu ruang yang sangat signifikan, seperti mana Akta 221. Dalam Akta 221 ini dia ada satu section 2B, dalam kurungan B, dalam kurungan 4, kalau tak silap saya, 2B dalam kurungan D dalam kurungan 4, iaitu fungsi pertahanan awam ini ataupun dalam Akta Pertahanan Awam adalah melatih dan memberi kemahiran pertahanan awam kepada penjawat awam, termasuk badan berkanun. Jadi bila badan berkanun ini, saya melihat LPP ini sebagai salah satu daripada 84 badan berkanun persekutuan. Dan kebetulan ataupun memang telah orang kata ditakdirkan pada 2022 juga kita diminta untuk kami APM diminta untuk memastikan gerakan penjawat awam, dia panggil pasukan sukarelawan penjawat awam, digerakkan untuk membantu seperti mana yang Datuk Azulita nyatakan tadi, terutamanya ke Johor pada tahun 2022 kalau tak silap saya, ataupun 2023. Itu memang adalah satu arahan daripada Jemaah Menteri untuk APM bersama-sama dengan JPA menggerakkan penjawat awam untuk membantu mangsa-mangsa bencana pada ketika itu merujuk kepada banjir. Saya cuba menyemak Akta 109 dan 110. Dalam Akta 109 itu, Section 6, kurungan 1, kurungan L, kurungan dan M, kurungan L dan kurungan M, ada di situ pertubuhan peladang ini berperanan objektif pewujudannya adalah juga berkaitan dengan khidmat kemanusiaan dan kebajikan. Jadi di sini saya teringat bahawa APM ini memang bukan sahaja kepada penjawat awam, bukan sahaja kepada badan berkanun, tetapi juga fungsinya di bawah Section 2B itu tadi, perkara yang kedua ataupun B dalam kurungan B yang kecil, adalah untuk melatih orang awam dan menyediakan orang awam dengan kemahiran ataupun pengetahuan pertahanan awam. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Azulita melalui kepimpinan beliau dapat bersama-sama dengan APM dan meneruskan. Saya harap selepas ini, tak tahu siapa kan, saya dengar sedih juga tadi Datuk Azul kata saya tinggal 2 bulan je lagi.
Tapi insya-Allah kita akan kekalkan pangkat beliau, ya, walaupun kena turun sedikitlah daripada kehormat menjadi bersekutu. Ya. Untuk pengetahuan, dalam APM ini dia ada kehormat, ada bersekutu, ada sahabat, ada anggota, ada sukarelawan operasi, sukarelawan pejabat, sukarelawan chameleon, ya. Dia macam-macam, dia ada peringkat-peringkat dia. Untuk kehormat, dia apabila dia sedang memegang jawatan. Selepas dia tidak memegang jawatan, kita akan jadikan dia bersekutu. Jadi saya harap Datuk Azul dapatlah bersama-sama kami sehingga bila-bila lah, ya. Dan kita harap apa juga jasa ataupun permulaan yang dibuat ini dapat disemarakkan lagi, ya, kerana dia sangat sesuai dengan akta yang mengikat Pertubuhan Peladang dan juga Angkatan Pertahanan Awam itu sendiri. Dan saya suka juga apabila melihat dalam kita panggil brosur ataupun pamphlet ini, ya, bahawa telah ada penglibatan ataupun beberapa peranan yang telah diletakkan, ya, untuk Civil Defence Auxiliary ERT Pertubuhan Peladang ini, Lembaga Pertubuhan Peladang ini, ya, melibatkan bencana dan kemalangan, kebakaran, kecemasan, khidmat kemanusiaan, ya, apa yang ada dalam fungsi inilah. Ya, saya sangat teruja dan banggalah mempunyai rakan strategik seperti LPP ini. Sebab dalam fungsi APM dimudahkan ataupun fokus yang diberikan kita bagi kepada 6, ya, kepada 6 section ataupun 6 bahagian, dan memang telah pun dinyatakan dalam ini sebahagiannya, ya. Sebab kita tahu bahawa Pertubuhan Peladang ini dia berada di kalangan masyarakat, ya. Kalaulah katakan Pertubuhan Peladang dapat kita gerakkan, sebab dalam akta dia 109 tu L dalam section 6 1/L dan -M itu berkaitan dengan kebajikan, khidmat sosial dan kemasyarakatan. Jadi memang sangat orang kata bersesuaian dan menjadi tanggungjawab Pertubuhan Peladang, ya. Jadi kalau katakan section 6 itu diterjemahkan, ya, dalam pewujudan pembentukan pasukan pertahanan awam, yang di situ di dalamnya, ya, kita tahu bahawa ada 6 section ataupun 6 bahagian ini yang memfokuskan kepada kebajikan, kepada khidmat kemanusiaan, kepada orang kata kepentingan-kepentingan sosial ahli-ahlinya ataupun masyarakat di sekitarnya. Saya ingat memang sangat bersesuaian, ya. Kita ada 279 kalau tak silap saya, 279 Pertubuhan Peladang Kawasan. Malam tadi saya baru belajar apa itu LPP, apa itu PPN, PPK, nafas. Jadi saya melihat di situ memang sangat mengujakan, dan saya sendiri sebagai KPJ adalah rugi jika orang kata memandang sepi LPP ini, ya. Apatah lagi saya dimaklumkan bila orang dah suruhkan bantal tu, kita seronok ajalah bagai pucuk dicita ulam mendatang. Datuk Azulita kata lembaga telah meluluskan pun peruntukan. Jadi apa lagi, ya? Lepas ni saya minta Dr. Fazli tengok seluruh negeri, terus gerak, kita tangkap semua pertubuhan LPP negeri, kita minta mereka bersama-sama dengan kita, ya, supaya lebih cepat. Kalau boleh peruntukan yang diberikan tu kita habiskan seberapa cepat, ya. Walaupun mungkin tak ada istilah pulang balik, tapi saya dengar bila one off tu, kita kena tunjukkan kepada lembaga, ahli-ahli lembaga, supaya bahawa memang kita boleh bantu dan juga memang membawa manfaat, ya, kewujudan pasukan CDA ERT ini di setiap negeri, insya-Allah, ya. Jadi saya tak pasti, cuma tak tahulah dekat mungkin ada penurunan kuasa kepada negeri Sarawak tu, mungkin kita
Itu kita bincang kemudian lah. Ya. Jadi yang ini adalah suatu perkara yang sangat orang kata perlu diambil serius. Ya. Kerana memang Angkatan Pertahanan Awam ini fungsinya untuk menyediakan orang awam ya, dengan latihan-latihan yang boleh menyelamatkan nyawa dan juga mengurangkan risiko kepada harta benda mereka. Jadi seperti mana yang saya nyatakan juga tadi kepada Datuk Azulita ya, kita juga akan pastikan bahawa penglibatan setiap anggota ataupun ahli-ahli sukarelawan ini ada memberi makna ya. Sebab kita dah ada peruntukan satu allowance, kita panggil inisiatif sigap ya. Kalau dia dapat respon, kita ada dia punya merit dia. Kalau dia tak mau allowance, kita akan nilai untuk kita belikan ribbon. Bila dia pakai baju apa tu, uniform tu, kita boleh, terutama uniform nombor 2 dengan nombor 3 lah, kita boleh nilai untuk berikan beberapa ribbon yang penting lah. Ya. Kadang-kadang dia orang memang ikhlas untuk membantu. Jadi kita akan nilai. Kalau katakan layak untuk mendapat allowance, kita pun akan usahakan mendapat allowance. Tetapi taklah besar ya. Saya yakin semua yang beruniform ini bukanlah menumpukan kepada allowance, tetapi dia lebih kepada menumpukan kepada kepuasan diri kita untuk membantu sesama manusia dan sesama rakan seorganisasi ya. Jadi seterusnya saya juga sangat teruja dan juga berterima kasih kepada LPP ya, kerana dapat bersama-sama dengan APM dalam memastikan rakyat di negara kita ini ya, mempunyai kesedaran ya, kepada pertahanan awam, dan juga mereka akan lebih dekat dengan pertahanan awam ya, terutamanya mungkin yang pakai uniform saya dipahamkan ada 50 orang, walaupun dalam baris tadi mungkin 33 orang, mengenali APM. Untuk pengetahuan, APM ini dulunya Civil Defence, JPA 3, JPAM ya, dan sekarang APM. Mungkin ada yang tak sedar bahawa pertahanan awam telah pun di negara kita ini telah pun mencapai usia 70-an ya. Kami akan menyambut hari ulang tahun pertahanan awam pada 24 hari bulan Mac ya. Kami dilahirkan pada 1952. Jadi dah 52 tahun. Kami dalam journey ataupun dalam tempoh dekad platinum. Itu tadi kalau katakan mungkin 50 ke 60 tahun tu mungkin dekad emas ke diamond untuk LPP lah pada tahun 1973 kalau tak silap saya ya. Jadi untuk pengetahuan kepada rakan-rakan baharu APM ya, APM ini fungsi asalnya adalah berkaitan dengan peperangan untuk memastikan nak mudah kita lihat. Saya rasa semua dah ada kan pengalaman tentang ataupun pengetahuan tentang Lahad Datu ya. Apabila negara kita berlaku konflik ataupun pertembungan ya, atau berlaku peperangan, jadi lapisan ketiganya adalah APM, tentera, polis, APM. Lain-lain agensi yang tidak berkenaan tidak boleh berada di kawasan peperangan ya. Itu antara yang mungkin kurang jelas, orang tak nampak peranan tu. Mungkin bila tanya APM buat apa? Tangkap ular, musnah serangga ya. Tapi sebenarnya tugas-tugas itu lebih besar. Begitu juga Highland Tower ya. Semasa Highland Tower, kalau siapa perasan, kalau siapa pernah dengar tumbangnya satu menara ataupun bangunan Highland Tower, itu peranan APM. Tsunami, masa tsunami pun kami berperanan di Kedah, di Penang ya. Yang ada kalau tak silap 6 orang 6 orang ke beberapa orang yang meninggal dunia tu. Kita berperanan sebab di tepi pantai APM ni dia berwarna kuning dan merah. Baru-baru ni kita dapat menyelamatkan seorang orang kata yang hampir lemas ya. Tapi ialah kalau yang degil tu kadang-kadang kita dah tak bagi turun, mereka nak turun juga. Itu juga peranan APM di tepi pantai Peranginan ataupun tumpuan ya. Dan selain daripada itu, kalau kita lihat masa Covid lah, masa Covid
siapa yang menguruskan pusat-pusat kuarantin? Itu memang APM. Ada dalam Akta 221 yang menguruskan mayat, jenazah. Itu APM. Ya. Jadi peranan tuan-tuan dan puan-puan ya, yang beruniform nanti, kita akan latih, kita akan tambah kemahiran-kemahiran. Ya, macam tadi saya dalam holding room tu, mana tahu ada yang nak berenang, nak menyelam, pun kita ada latihan-latihan tersebut. Ya. Jutawan kosmetik yang dibunuh dan dibakar, siapa yang mencari tulang dia tu? APM. PDRM cuba tapi tak dapat. Lepas tu dia minta daripada APM, walaupun itu bukan anggota tetap, tetapi anggota bersekutu kita, membantu dalam mencari tulang dalam air. Ya, itu semua peranan APM yang dijalankan oleh APM. Kita ada lebih daripada 21 fungsi. Memang besar sebenarnya ya, peranan ini. Dan kami mengharap agar tuan-puan yang berada dan telah menjadi anggota kepada APM dapat menambah ilmu, ya, menambah orang kata kemahiran, supaya kita dapat bersama-sama membantu kerajaan ya, dalam memastikan nyawa dan juga harta benda rakyat Malaysia dalam keadaan yang selamat ataupun rendah risiko daripada insiden-insiden ya. Jadi saya susah kalau dapat mikrofon ni. Lagi pula bila dah teruja dengan komitmen ataupun kerjasama strategik dengan LPP ini. Saya juga mengharapkan sekiranya ada ruang supaya CDA ERT LPP ini tidak kekal ERT sahaja. Ya, ERT ini merujuk kepada Emergency Response Team. Di bawah CDA ataupun Civil Defence Auxiliary, kita ada 12 pecahan ataupun kluster. Dia ada logistik. Malahan kalau ada yang pandai, orang kata macam ni, bomoh kita nak cakap macam itulah. Ya. Kami pernah bila katakan kita cari, contoh kes anak orang asli yang berapa orang tu hilang, kita cari dengan mata kasar tak jumpa. Jadi kita perlukan bantuan spiritual ke kita boleh panggil. Kita perlukan tu, dan CDA itu ada. Kami sediakan satu kluster ataupun bahagian CDA yang mistik-mistik ni. Ada. Sebab kita banyak kerap kita gunakan. Ya, kat tempat-tempat yang orang kata sedikit keras. Saya tahu Dewan ni pun keras juga kan. Dinding dia keras apa semua kan. Jadi ada keperluan itu. Jadi untuk CDA-CDA di LPP ini, saya harap dia akan berkembang, bukan saja untuk Emergency Response Team, juga mungkin CDA yang lain, terutamanya apabila merujuk kepada ketersediaan logistik yang ada, kenderaan yang ada, bangunan yang ada, ya, mungkin kita boleh juga nanti satu masa LPP ada sendiri PPS dia ataupun pusat pemindahan sementara. LPP juga ada mungkin tempat penyimpanan barang makanan untuk mangsa-mangsa. Ya. Yang sekarang ni mungkin Fama laksanakan. Ya. LPP pun juga tak ada masalah sekiranya diberikan ruang dan dapat menunjukkan keupayaannya. Tapi yang paling mustahak, saya sangat-sangat menggalakkanlah untuk melihat LPP melihat kepada pertubuhan-pertubuhan peladang yang akan kita galakkan untuk mempunyai CDA, melihat kepada 3-4 perkara. Yang pertama berkaitan dengan kecemasan, ya, iaitu kemungkinan menyediakan kenderaan kecemasan, nak bawa penduduk sekitar, masyarakat sekitar, nak bersalin ke ataupun orang kata apa, kes-kes kecemasan yang boleh kita bawa ke hospital, ya, itu yang pertama. Yang kedua mungkin kemahiran memadam kebakaran, ya, sebelum sempat sampai, mungkin tempat tu jauh, ya, terutama kalau katakan di kampung-kampung, dan kita boleh latih. Dan yang ketiga merujuk mungkin berkaitan dengan menyelamat, medik, contoh choking,
ataupun ada luka kecil. Jadi kemahiran kecemasan seperti itu sangat mustahak lah, selain daripada khidmat kemanusiaan ataupun ERT ini. Jadi mungkin perkara-perkara tersebut saya lihat telah pun ada dalam fungsi pasukan CDA, ERT, LPP ini, dan ianya boleh diberikan tumpuan, dan kita mungkin boleh menggalakkan atau memberi merit kepada pertubuhan peladang kawasan yang ada ambulan ke, yang ada kemudahan-kemudahan. Saya dimaklumkan boleh menggerakkan 4x4 untuk membantu, ya. Jadi kalau katakan kita memang jadikan dia sebagai suatu merit atau penggalakkan dan memberikan keistimewaan, kita sangat alu-alukanlah. Okey. Dan saya ingat dia tak boleh cakap panjang sangat ni, nanti tak berhenti pula. Apa-apa pun saya nak memberikan semangat kepada warga baru Pertahanan Awam, ya, supaya kita jadikan perkhidmatan kita ataupun kerjasama kita ini sebagai satu ibadah, ya. Sebab kita tak banyak mungkin kemampuan lain, jadi apa yang kita boleh kita membantu, kita bantu. Pertamanya kena tingkatkan kemahiran dahulu dan kita kena ikhlaskan. InsyaAllah itu sahaja. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas ucapan sebentar tadi Yang Amat Setia Datuk, Ketua Putrajaya Pertahanan Awam diminta terus kekal di atas pentas bagi acara seterusnya. Bagi acara seterusnya, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan div-div kehormat untuk naik ke pentas bersama-sama. Yang Amat Setia Datuk Ketua Putrajaya Pertahanan Awam bagi gimik perasmian dan pelancaran logo Pasukan Pertahanan Awam LPP. Majlis menjemput div-div kehormat iaitu Yang Amat Setia Datuk Ketua Putrajaya Pertahanan Awam dan yang berbahagia penolong Putrajaya Kehormat Pertahanan Awam Datuk Azunita binti Salim untuk menyempurnakan gimik perasmian dan pelancaran logo Pasukan Pertahanan Awam LPP tahun 2024 dipersilakan. Dengan kiraan 1, 2, 3. Memulakan langkah kita yang pertama di dalam mengangkutai APM di dalam wilayah persekutuan ini. Dengan itu sempurnalah majlis perasmian dan pelancaran Pasukan Bantuan Pertahanan Awam Tindak Balas Kecemasan LPP tahun 2024.
Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Setia Datuk dan Yang Berbahagia Datuk atas penyempurnaan sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan pemakaian pangkat dan penganugerahan Watikah Lantikan Pegawai Bersekutu APM. Pelantikan ini adalah selaras dengan pelibatan LPP sebagai pasukan pertahanan awam tindak balas kecemasan LPP yang telah diluluskan penubuhannya pada 26 Julai 2022. Majlis menjemput sekali lagi Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad diiringi oleh Yang Berbahagia Penolong Pesuruhjaya Kehormat Pertahanan Awam Datuk Azulita binti Salim. Bagi upacara pemakaian pangkat dan penganugerahan Watikah Lantikan, majlis mempersilakan mendahului senarai dengan dianugerahkan pangkat Kolonel Bersekutu Pertahanan Awam Amir bin Matamin. Seterusnya dianugerahkan pangkat Lieutenant Kolonel Bersekutu Pertahanan Awam Nur Faiza binti Umar. Seterusnya dianugerahkan pangkat Lieutenant Kolonel Bersekutu Pertahanan Awam Zulkifli bin Jamil. Seterusnya dianugerahkan pangkat Meja Bersekutu Pertahanan Awam Haj Suhaina binti Sapian. Seterusnya dianugerahkan pangkat Meja Bersekutu Pertahanan Awam Syaril Azizi bin Syuib.
Seterusnya dianugerahkan pangkat Meja Bersekutu Pertahanan Awam Teknologis Muhammad Faisal bin Muhammad Taib. Penerima seterusnya dianugerahkan pangkat Kapten Bersekutu Pertahanan Awam Tazlia Wisna binti Mat Talib. Seterusnya dianugerahkan pangkat Kapten Bersekutu Pertahanan Awam Muhammad Hafiz bin Aziz. Seterusnya dianugerahkan pangkat Kapten Bersekutu Pertahanan Awam Teknologis Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman. Seterusnya dianugerahkan pangkat Kapten Bersekutu Pertahanan Awam Dahlia binti Sulaiman. Penerima terakhir dianugerahkan pangkat Kapten Bersekutu Pertahanan Awam Ibrahim bin Hamid. Bagi penyampaian sijil pendaftaran pasukan CDA ERT LPP, dijemput Yang Amat Setia Datuk Ketua Putrajaya Perkhidmat Pertahanan Awam bagi menyampaikan sijil pendaftaran pasukan Pertahanan Awam Tindak Balas Kecemasan LPP kepada Ketua Pengarah LPP Datuk Azulita binti Salim. Dipersilakan.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam atas penyampaian sebentar tadi. Sekalun tahniah diucapkan kepada semua penerima watikah lantikan. Kita telah sampai di penghujung majlis. Sebagai potret kenangan Pasukan Bantuan Pertahanan Awam Tindak Balas Kecemasan LPP, diminta kerjasama semua penerima watikah lantikan untuk naik ke pentas bagi sesi bergambar.